abang saya dalam perjuangan lama dengan dia, belajar banyak. Bagi Tengku Zul, dan juga betul sekali yang kita raikan dan cukup saya hormati saudara. Sekarang dia kena panggil saudara, dia belum boleh panggil yang berhormat lagi. Saudara Sheikh Umar, calon nombor 2 di N30 Maluh kali ini. Alhamdulillah saya sampai ke Kahang Barat ni bukan orang kata nak mengasut. Ni saya dah tinggal lama dah. Sekarang kita masuk ke dalam fasa di mana hari yang hari Khamis, maksud kita ada tinggal lagi 2 hari sebelum kita buang undi. Dan ini waktu-waktu yang kritikal. Esok belum tentu kita boleh nak buat lagi ceramah-ceramah kelompok. Kebanyakan calon akan hanya ada 1 ceramah, 2 ceramah saja, ceramah besar-besar sebagai rayuan terakhir sebelum hari Sabtu. Jadi bila saya hadir malam ni, saya bersyukur saya dapat hadir ke kawasan Firda Kahang Barat. Saya suka masuk kawasan Firda, saya suka bertemu dengan masyarakat. Saya nak tengok sendiri apa yang kita boleh bawa. Saya nak tengok sendiri apa respon masyarakat bila kita bercakap isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu tempatan, isu-isu negeri Johor. Negeri Johor ni unik, saya teringat antara lain adalah puisi Usman Awang, Jiwa Hamba. Puisinya panjang. Usman Awang orang Johor, jadi dia banyak tulis pasal perjuangan, dia banyak tulis pasal pembaharuan, banyak tiup semangat terutama untuk orang-orang berjuang macam kita. Dia antara lain rangkap yang memberi kesan. Dia sebut apa? Selagi hidup berjiwa hamba pasti tetap terjajah abadi. Kalau hidup ingin merdeka tidak tercapai hanya berkata. Dan kemudian teringat pada satu lagi puisi daripada Indonesia, W.S. Rendra. Dia sebut apa? Ada satu rangkap dalam salah satu puisi beliau yang ini selalu digunakan, iaitu perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Dan ini sesuai untuk kita terangkan dan untuk kita gambarkan siapa Syekh Umar. Saya kenal Syekh Umar ni lama, sahabat saya, dan juga saya sebenarnya adik. Dalam perjuangan saya adik pada dia. Waktu saya tahun pertama, tahun kedua dalam universiti, Syekh Umar ni senior jauh dah. Dan kami waktu terlibat dalam gerakan mahasiswa memang cukup kenal dengan saudara Syekh Umar. Orangnya berani, orangnya kena bagi, orangnya memang kalau dia nak buat, dia buat. Dan jiwa dia sentiasa bersama dengan rakyat. Jiwa dia sentiasa bersama dengan orang susah. Jiwa dia bersama dengan anak-anak muda. Dia bukan orang yang berjiwa hamba macam yang kita sebut dalam Usman Awang tadi. Dia orang yang berjiwa merdeka. Dia nak tengok rakyatnya merdeka. Dia nak tengok semua orang dalam negara ini terbebas daripada cengkaman dogma-dogma yang selama ini mencengkam kita. Ini orang yang dikenali sebagai Syekh Umar. Kalau daripada pandangan kami anak-anak mahasiswa dulu, bila sebut nama Syekh Umar, kami akan ingat ini idola. Sekarang saya rasa bangga dapat berkempen untuk saudara Syekh Umar. Dan insya-Allah kalau diberi kemenangan lain sekali, saya rasa semua kita dapat berbangga dapat adun macam Syekh Umar. Saudara-saudari saya hormati sekalian, tadi juga saya sebut perjuangan itu pelaksanaan kata-kata. Artinya bukan semata bercakap. Kalau kita nak angkat wakil rakyat, bukan kita semata-mata angkat orang yang pandai ceramah. Bukan hanya angkat orang yang dalam dewan hanya boleh bercakap, di luar dia tak nak sebut apa-apa. Kita angkat orang yang boleh buat kerja. Dan saya yakin saudara Syekh Umar ini, dia ada track record yang baik. Dia ada track record yang baik, dia ada jasa yang banyak. Dan kalau kita tengok sebelum-sebelum ini pun, dia buat kerja tak kira masa. Dia buat kerja tak kira waktu. Dia buat kerja tak kira tempat. Dia tidak berkira dengan siapa. Dia tak tengok kamu bendera apa. Yang dia tengok, kamu rakyat Palu. Maka saya sebagai wakil rakyat, saya perlu bantu. Macam mana sekali. Jadi saya tanya pun, Syekh Umar cakap dalam kampung ni biasa. Dalam kampung Kahang Barat ni biasa Syekh Umar selalu datang turun. Sewaktu masih lagi menjadi adun, sewaktu masih menjadi esko, banyak bantu. Dan boleh tak kita menangkan lagi sekali orang sebaik? Boleh.
saudara, saya ingat sedikit sebanyak lah. Kalau Paloh ni 2013 calon dahulu seorangnya BN Yat Kun, betul Yat Kun. Dulu ada nama yang ditumpas oleh Syoma pada 2018. Yat Kun 2013 dia punya majoriti 103. Majoriti dia begitu nipis, dia menang tapi 103. Sheikh Omar menang 2018 di Dun Paloh, menewaskan Yat Kun pada 2018, majoriti dia 700 lebih. Artinya majoriti yang dimiliki oleh saudara Sheikh Omar kita ini 7 kali ganda. Jadi boleh tak kalau daripada 2013 kita tingkatkan 7 kali ganda majoriti untuk saudara Sheikh Omar, untuk kali ini Pilihan Raya Negeri Johor 2022 kita tingkatkan sekali lagi 7 kali ganda buat Sheikh Omar, bagi dia punya majoriti bukan lagi ratus-ratus tapi kita main ribu kali ini. Boleh tak? Boleh. Boleh. Terutama bila kita tengok pemimpin yang muda, bertenaga, ada daya, ada pandangan, ada masa depan. Ini yang kita nak angkat sepatutnya. Ya, kita tahu Pakatan Harapan pernah jadi kerajaan negeri di Johor ini. Pakatan Harapan juga pernah jadi kerajaan di peringkat persekutuan. Apa yang tak cukup dengan Pakatan Harapan? Tak cukup masa. Sebab dikhianati, itu yang berlaku. Kalau diberi masa lebih panjang seperti yang sepatutnya, kita percaya lebih banyak lagi kerja-kerja yang baik yang diberi. Orang macam Sheikh Omar sebenarnya bagi saya, dia tak perlu tunggu pilihan raya untuk perkenalkan diri. Orang macam Sheikh Omar tidak perlu tunggu pilihan raya untuk datang ke kampung-kampung jumpa dengan penduduk. Dia tak perlu tunggu pilihan raya untuk perkenalkan wajah dia dengan orang-orang di Pekan dan sebagainya. Orang macam Sheikh Omar setiap hari kalau dia bangun, saya yakin fikirannya, aku nak bantu apa hari ini, apa perubahan yang aku boleh bawa untuk Paloh hari ini. Itu orang yang kita perlu angkat. Bukan orang yang naik jadi calon, naik jadi adun sebab perebutan kuasa. Pilihan Raya Negeri di Johor ni kita tahu antara lain ya, yang paling banyak dimainkan kalau keluar ke sana kemari, dia tengok apa? Kestabilan, kemakmuran masa depan. Ini apa? Patutnya barisan ni dia kena bagi sedikit komisen. Sebab saya selalu pergi kempen ke kempen, saya sebut dia punya tagline, kemakmuran, kestabilan masa depan. Tapi apa yang dimaksudkan dengan kestabilan? Kalau macam tadi Saudara Sadi dan juga Tengku Zul pun sebut, pagi mesyuarat di Putrajaya, malam datang ke Johor, bergaduh balik sama sekali. Apa yang stabil? Yang dia bawa sebenarnya akhirnya adalah ketidakstabilan, ketidaktentuan dalam politik. Dan ini yang heret rakyat semua untuk sampai sekarang, dalam waktu kita dengan susah, dalam waktu kita masih berdepan dengan pandemik, dalam waktu yang mana kita tahu ini bukan waktu yang sebenarnya sesuai untuk pelayaran, dia heret kita semua untuk panggil dalam pelayaran. Jadi menjadi tanggungjawab kita sebenarnya, menjadi tanggungjawab kita untuk pastikan pelayaran kali ini di Johor 2022 ini bukan hanya pilihan raya negeri. Karena orang tanya kenapa nak bawa turun apa? Isu-isu nasional, kenapa nak bawa turun isu-isu yang berkait dengan rasuah dan sebagainya, seolah-olah ini pilihan raya umum. Dan ini anggap sahaja sebagai pilihan raya umum episod 1. Kalau kita menang dalam episod 1 ini, insyaAllah kita menang episod 2, episod 3 dan sebagainya. UMNO Barisan Nasional termasuklah juga dengan Perikatan Nasional Bersatu dan kawan-kawannya. Mereka sekarang ni dia tengah berebut kuasa. Dia anggap pilihan raya, saluran-saluran demokrasi dan apa sekalipun yang ada dalam negara ini adalah jentera dia, hak milik dia. Dia boleh buat suka hati saja. Bila dia bergaduh sesama sendiri, dia panggil pilihan raya. Seolah-olah dia kata, oh ini kita pulangkan kepada rakyat, ini adalah saluran demokrasi, kita takkan berebut-rebut dan kita tikam sama sendiri. Kita nak bila kita berebut, kita pulang kepada rakyat. Tidak selalu. Baik, kalau dia nak cakap dia pulangkan kepada rakyat, biar rakyat tentukan. Tak payah bagi undi pada BN, tak payah bagi undi kepada Perikatan Nasional. Kita bagi undi kepada Pakatan Harapan. Ini yang sepatutnya kita bagi tahu pada dia.
Ini yang kita bagi tahu dia. Baik, kamu kata, okey, kami UMNO, kami nak jadi kerajaan di Johor. Oh, kami Perikatan Nasional, kami pun nak jadi kerajaan di Johor. Tak. Rakyat tidak bersama dengan kamu kalau kamu perangai macam itu. Saudara, Pakatan Harapan tidak pernah orang kata nak heret rakyat dalam kancah politik. Kita dikhianati, kita ditikam belakang, kita dijatuhkan. Tapi ada tak kita nak heret rakyat sendiri? Tidak, saudara. Masalah orang politik adalah masalah orang politik. Kalau pemimpin berbalasan sama sendiri, itu pemimpin kena tanggung sendiri. Jangan libatkan rakyat. Apalagi dalam keadaan kita tengah susah. Tapi ini kesombongan yang ditonjolkan oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Suka hati dia je lah. Dia nak panggil pilihan raya di masa saja. Kalau pilihan raya negeri Johor ini menang lagi UMNO Barisan Nasional ataupun menang pula Perikatan Nasional, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk panggil pula pilihan raya negeri di lain. Lepas ini boleh jadi di Kedah, mungkin lepas ini di Perak, kita tak tahu. Jadi kita bertanggungjawab bukan hanya untuk menangkan Syed Omar, bukan hanya nak menangkan Pakatan Harapan. Kita bertanggungjawab sebenarnya untuk menghentikan kegilaan politik. Ini yang sebenarnya kita perlu lakukan. Saya balik kepada yang awal saya sebut tadi. Kalau kita teringat dan kalau kita tengok balik pada banyak mana Syed Omar menang 700 itu, kita boleh libatkan ganda. Macam mana Syed Omar boleh dapat 700 majoriti berbanding Yaakob sebelum ini 100 majoriti? Artinya sebelum ini ada 100 orang yang bagi tahu pada ramai orang lain, 7 orang lain untuk tukar undi kepada Pakatan Harapan. Jadi begitu juga kita ini. Kadang-kadang kita tak faham. Satu orang calon macam Syed Omar, dia tak mampu untuk jumpa berbelas-belas ribu pengundi. Mana mampu. Tapi siapa yang mampu? Kita. Kalau kita ni pengundi-pengundi rajin bantu, kita yang jadi wakil-wakil kepada saudara Syed Omar. Kita yang jumpa dengan adik-beradik, kita yang jumpa dengan seketul sepakat, kita yang jumpa dengan jiran tetangga, bagi tahu ini calon yang baik, ini calon yang buat kerja, ini calon yang muda bertenaga, ini calon yang amanah, tidak rasuah. Ini yang perlu kita angkat. Kita yang bertanggungjawab. Kita lagi tahu lah kan, betul lah lalu. Kita lagi tahu siapa adik-beradik kita UMNO lagi hidup, siapa adik-beradik kita yang masih lagi Perikatan Nasional. Kita lagi tahu, kita bagi tahu mereka seluruh perlahan-lahan beritahu. Tapi jangan perlahan sangat, dengan 2 hari lagi. Dengan 2 hari lagi. Bagi tahu mereka. Syed Omar nak jumpa mungkin tak dapat dah, tak sempat dah. Jadi kita ni last lap. Orang selalu kata, oh Pakatan Harapan ni dah tak ada harapan, Pakatan Harapan ni bakal berkubur, Pakatan Harapan sudah diberi peluang sekali tapi gagal. Tidak, saudara. Kita dapat peluang, kita buat kerja. Kita dikhianati, orang tak suka kita. Siapa yang tak suka kita? Yang tak suka kita tu perompak, yang tak suka kita tu perasuah, yang tak suka kita tu pencuri. Kalau yang tak suka kita orang jahat, kita pula yang salah. Betul? Kita pula yang salah. Orang jahat tak suka kita, kita lagi salah. Tapi ni kita buat benda yang betul. Jadi pegang yang ni pun dah cukup. Kalau orang tanya apa bagus Pakatan Harapan ni, apa yang kamu masih nak kekal? Saya percaya yang ada di sini orang Pakatan Harapan. Apa bagus Pakatan Harapan ni? Apa baik ni Pakatan Harapan banding dengan UMNO? Apa baik ni Pakatan Harapan banding dengan Bersatu? Dan Pakatan Harapan jauh baik sebab kamu jauh buruk pada kami. Itu sahaja pun dah cukup untuk kita. Jangan ada kerajaan yang rasuah, jangan ada pemimpin yang mengumpat, jangan ada pemimpin yang cuti. Itu pun dah cukup. Negara kita ni kaya hasil bumi. Ini Felda utama sekali. Ini Felda ni nadi utama, antara nadi utama ekonomi negara. Dan saya tahu orang Felda ni dia mandiri. Ini saya tak suka ni, saya sebut. Selalu saya sebut dalam, kalau saya pergi ceramah di Felda, saya sebut orang Felda mandiri. Artinya dia ni orang yang kaum yang berusaha sendiri. Dia tak harap apa orang pemimpin masuk kampung bagi 100-200, tidak. Bukan begitu maruah orang Felda. Betul. Orang Felda ni daripada tanah hutan dia lapangkan jadi macam ni sekali. Ini orang Felda. Jadi tak perlulah sampai orang UMNO ni dia selalu sebut apa Felda ni, semua Felda UMNO punya. Semua Felda ni kita punya fixed deposit. Tak boleh.
Ini menghina orang Felda bagi saya. Orang Felda adalah bangsa yang bangun sendiri, usaha sendiri. Dia tak pernah harap habuan daripada kerajaan, tak pernah harap habuan daripada pemimpin. Tak perlu pemimpin nak datang sekali setahun bagi 100-200, anggap UMNO kita kuat dalam politik. Dan kita boleh buktikan masyarakat Felda di Kahar Barat ni boleh bantu angkat skala Syekh Omar, dan kita boleh buktikan UMNO, kamu nak cakap ini Felda kamu punya tempat, tidak. Barisan Nasional kamu nak cakap apa, Felda ni fix deposit kamu, tidak. Kami angkat skala Syekh Omar orang yang bersama dengan kami. Kami angkat Syekh Omar orang yang tidak rasuah. Kami angkat Syekh Omar orang yang nak lawan dengan kami, insyaAllah. Jadi saya tinggalkan di sini, cukuplah sampai kat sini. Saya percaya dari Syekh Omar ada banyak perkara nak disampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kalau ada salah silap daripada perkataan yang saya sebut, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.